Salam sejahtera. Pada topik yang lepas kita telah pun berkenalan tentang sedikit tentang apa itu vektor. Dan pada lesson yang lepas, cikgu telah memberitahu bahawa vektor itu adalah terdiri daripada mesti yang dia mempunyai satu ialah arah, kemudian satu lagi ialah dia juga perlu magnitude. Jadi hari ini cikgu akan mengajarkan bagaimana untuk mewakilkan vektor dengan menggunakan lukisan ataupun tembereng garis berarah dengan tanda vektor untuk menentukan yang pertama adalah magnitude dan yang kedua adalah arah dia. Okey, secara convention adalah kebiasaan umum. Vektor boleh diwakilkan dengan tanda yang berikut. Dia boleh ditandakan begini, A, B, itu, ataupun A, B, ini A, B tebal. Ini adalah arah dia. Okey, kemudian kadang-kadang dia ditulis sebagai A, lepas tu ada macam ombak di bawah dia lah. Kemudian satu lagi kadang-kadang dia tulis sebagai A, dia tebal. Okey, itu adalah dia punya convention bagi arah. Bagi magnitude dia, magnitude adalah nilai. Dia ditulis sebagai begini, cuma sama yang di atas, cuma ditambahkan dengan ini adalah tanda untuk modulus. Begitu juga yang ini, ditandakan dengan modulus. Ataupun yang begini juga, tetapi ditandakan dengan modulus. Ditambahkan dengan nilai satu tanda modulus yang menunjukkan itu adalah magnitude. Kerana kalau kita lihat untuk magnitude ini bagi sebarang apapun dia mesti bernilai positif ya. So dia dia adalah nilai yang positif. Dan kadang-kadang ditulis seperti begini juga, tebal dan dia punya arah begitu. Oleh itu, jika ada satu anak panah yang daripada A ke B, ia boleh ditulis sebagai A, B. Itu lagi ditulis sebagai A, B. Ataupun ditulis sebagai A, B, tebal. Ataupun ditulis sebagai A, ombak. Ataupun satu lagi ditulis sebagai A, dia tebal. Dia wall lah. Okey, jadi itu adalah bagaimana tanda satu vektor diwakilkan di dalam lukisan. Okey. Di sini ada juga beberapa konsep yang lain. Sebelum kita pergi kepada soalan dia, yang pertama ialah konsep vektor sifar. Dikatakan di sini, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakili oleh dia beginilah. Katakan satu kereta lumba. Ini adalah tempat padang berlumba dia. Kereta lumba itu bergerak dalam litar berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta itu lumba itu sama. Dia beginilah. Akhirnya dia balik kepada titik yang sama. Maka vektor bagi sasaran kereta lumba tersebut adalah vektor sifar kerana dia kembali ke tempat asal dia. Itu dikatakan sebagai vektor sifar. Kemudian, konsep yang seterusnya ialah dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Contohnya, di sini Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama dan arah yang sama. Vektor halaju V bagi kedua pergerakan mereka adalah sama. Maka V Rakesh bersama dengan V Fauzi. Dalam lukisan dia disebutkan beginilah. Ini adalah vektor. Ini vektor Rakesh.
Kalau ini adalah macam mana kita represent vektor untuk Fauzi. Okay, jadi mereka ini boleh dikatakan mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okay. Seterusnya, konsep yang ketiga ialah suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan lah. Vektor BA adalah vektor negatif bagi vektor AB dan ditulis sebagai BA adalah negatif AB. Apa maksud dia ni dalam perwakilan vektor? Dia begini ya. Jika ini adalah satu vektor A, B, okey, dia foto cantik sikit. No, great. Okay. Katakan ini adalah vektor A, B, maka dia punya arrow arah begitu. Maka dia punya vektor negatif adalah begini. Dia punya magnitude sama. Jadi yang ini adalah dipanggil sebagai negatif BA lah. Okay. Alright. Jadi ini adalah 3 konsep untuk vektor. Yang pertama adalah vektor sifar, yang kedua adalah vektor yang sama, dan satu lagi adalah vektor negatif. Okay. Alright. Yang penting sini vektor negatif ni dia punya magnitude sentiasa sama, cuma arah dia yang bertentangan. Okey, contoh 2. Contoh 2 ini pada muka surat MS 215. Di sini masih lagi agak basic. Dia minta kamu melukiskan dan lukis dan label setiap vektor yang berikut. Dikatakan SR mewakili sasaran 12 km ke timur. Okey. Jadi bagaimana caranya? Okey. Jadi dia buat beginilah. Jadi apa yang buat kita tahu mata angin dia begini. Okey. Ini north, east, west dan south. News lah. News. Okey. Daripada sini dikatakan bahawa S dia pergi ke R, ke arah timur. Jadi arah pergerakan bagi ini adalah vektor ini untuk A ini adalah beginilah. Okey, di mana ini adalah S, ini adalah R. Okey. Jadi kita haruslah bagi dia magnitude di sini ditandakan sebagai 12 km. Okey, di buku dia tulis sebagai 6 kalau kamu cek. Cuma mungkin dia ambil sebagai 2 lah. Begitu 2 dibagi dengan 2. Okey, tapi untuk ini kita buat beginilah untuk 12. Okey. Di sini dia, jadi kamu paham ni, di buku dia tulis 6, tapi di sini 12 disebabkan di sini di buku dia menggunakan skala yang lebih kecil lah, lebih besar. Jadi untuk B masih juga menggunakan arah mata angin ini. P mewakili daya 7 Newton ke selatan. Kalau selatan dia mesti ke bawah lah. Jadi di sini diletakkan sebagai 7, ini P ya. P ombak. Lepas tu di sini adalah diletak sebagai 7 Newton. Okey. Sama juga di sini. Kalau di buku memang dia tulis 3.5, dia dibahagikan dengan 2 penggunaan skala sebenarnya, tapi cikgu menggunakan yang real punya figure di sini. Okey. Okey. Jadi seterusnya untuk C. R ini R mewakili laju 70 ms -1 ke kiri.
Maka ini kita dari kanan, kita ke arah kiri. Ini disebut sebagai R. Oh, sorry. Bukan nih. Bukan R ini, R kecil. Kita R. Oke, jadi dia punya R adalah kecil. Oleh itu R bola. Kita ikut dengan soalan ya. Ke kiri dengan nilai sebanyak 70 ms negatif 1. Di buku jawabannya adalah silap ya. Dia 70. Dia kalau dia letakkan skala is okay, tapi kalau dia sejam melukis begitu memang dia tidak betul lah. Oke. Jadi kita masih maintain dengan yang ini. Oke, seterusnya. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Di sini contoh 3 ini boleh didapati di muka surat 216. Oke, 216 buku teks. Dikatakan sini raja di sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sasaran satu zarah dari titik E ke B. Diminta cari magnitude dan arah pergerakan zarah itu dari titik E. Oke, ini dia tulis sebagai skala lah. Tadi tiada kan, ini dia ada tulis sebagai skala. Jadi untuk ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan pergerakan dia, arah dia dari E ke B menaik, jadi dia perlu begini dulu. Ini paksi X, kemudian ini adalah paksi Y. Jadi dia punya arah begitulah. Oke. Jika ini pergi begitu, maka dia akan jadi AB. Jadi untuk yang ini, untuk paksi X, dia bergerak sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Oke, 5. Jadi untuk paksi X dia bergerak sebagai 5. Untuk paksi Y pula dia bergerak sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Oleh itu, kita menggunakan teorem Pythagoras. Dia punya magnitude AB adalah diberikan sebagai magnitude menggunakan teorem Pythagoras ya. Yaitu paksi X dia. Paksi X yang tadi kita kira ada dapat 5 kuasa 2 ditambahkan dengan untuk Y dia 5 kuasa 2. Dan 5 kali 5, 25. Jadi kita akan dapat 25 tambah 25. So, kita akan dapat sebanyak puncak kuasa 50. Oke. Jadi 50 ini kita boleh kita boleh kasih dia jadi bentuk kan, ataupun biar saja begini pun oke juga. Sebenarnya dia begini ya. Kita tahu bahwa 2 kali 25 adalah bersamaan dengan 50. Oke, jadi di sini seterusnya adalah kita boleh susun kembali. Dia ada 25 didarabkan dengan 2. Oleh itu, puncak kuasa 25 kita dapat 5. Jadi 5 didarabkan dengan puncak kuasa 2. So, dia punya jawaban adalah 5 didarabkan dengan puncak kuasa 2. Lihat di sini, kedudukan dia 5 ini lebih besar. Jangan kamu keliru dengan 5 puncak kuasa 2. Yang ini maksud dia puncak kuasa 5 bagi 2. Tapi yang di sini adalah 5 kali puncak kuasa 2. Ada beza di sana. Oke. Alright. Soalan yang seterusnya pada contoh 4 pada muka surat 216 juga. Sini soalan dia lebih kompleks. Dikatakan bahwa raja di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 selari A, B, C, dan D. Titik-titik P, Q, R, dan S masing-masing ialah titik tengah bagi AB untuk P,
BC untuk Q untuk BC, dan R untuk CD, dan juga S untuk DA. Oke, diberikan bahwa ES separuh daripada itu dibagikan sebagai AP adalah B, dan AJ adalah C. Jadi ini diletakkan sebagai satu vektor lah di sini. Jadi dia minta kita nyatakan setiap vektor yang berikut dalam sebutan A ombak, B ombak, atau C ombak. Jadi soalan pertama A, kita mau cari S, D. Kita tengok kedudukan SD, S ke D. S, mana S? Ke sini D. Oh sorry, S ke D, sinilah. Oke, kalau kita lihat SD ini dia sama dengan E dengan S. Oleh itu kita boleh terus katakan SD adalah sama dengan E ombak. Oke. Soalan yang kedua untuk B adalah CJ. Oke, CJ kita tengok dulu di sini. C pergi ke J. Bila ini C ke J, dia sama dengan ini, dengan C, tapi arah dia berbeza. Betul? Berlawanan lah. Jadi, oleh itu, kita boleh taruh C seperti sama, cuma dia punya arah berbeza. Oke, jadi kita letak dia tanda negatif di sini. Itu untuk B. Tengok, arah dia berbeza ya. Ini sama. Ini oke lah. Oke, untuk C. C adalah RJ. Oke, yang ini kita nampak bahwa ini sama dengan E. Tapi dia punya berlawanan arah. Oleh itu kita tulis RJ sebagai bersama dengan negatif E ombak. Oke, seterusnya JQ. JQ. Ini adalah D. Oke, kita tengok JQ. J kepada Q. Oke. Kita tengok J kepada Q, dia punya identical yang sama dengan ini adalah B. Kamu lihat tak? AP adalah identical dengan JQ. Jadi kita letak sini sebagai vektor B. Oke. Jadi itu sebahas sedikit tentang vektor dan cara convention dia untuk menulis arah dan juga magnitude. Jadi untuk latihan hari ini, kamu lihat pada muka surat 216, MS 216. Di sini dikatakan bahwa dengan menggunakan skala yang sesuai, lukis dan label setiap vektor yang berikut. Jadi ini kamu buat ke tempat ini. Dan satu lagi ialah soalan nombor 5. Raja di sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata A, B, C, D, E, F. Oke, nyatakan vektor yang sama dengan AB. Oke, berdasarkan ni ya. Untuk AB, sama dia macam mana? Ini cikgu bagian pertama. Untuk AB ni dia sama dengan EF. Oke, sama arah, sama dia punya panjang. So, heksagon sekata. Jadi, begitulah untuk hari ini. Cikgu harap ianya dapat membantu kamu dalam belajar tentang vektor ini. Sekian dan terima kasih.